Mr. Saktiandi. Mr. Speaker, in Malay, please. Before I start, I would like to thank the Jawatankuasa. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa ElderShield kerana telah mengutarakan report yang amat baik sekali. Saya menyertai rakan-rakan MP saya dalam menyokong motion yang diketengahkan oleh Menteri Kesihatan tadi. Beliau telah memberi ucapan menyeluruh mengenai pelbagai skim yang telah disediakan untuk memberi sokongan kepada warga negara dan penduduk tetap mengenai penjagaan kesihatan dan keperluan penjagaan jangka panjang mereka dalam tahun-tahun mendatang. Khususnya, CareShield Life kini menawarkan pembayaran tunai sepanjang hayat, terutama bagi mereka yang mengalami situasi kurang upaya yang teruk. Ia memang mempunyai liputan coverage yang lebih baik, walaupun dengan premium yang lebih tinggi daripada skim ElderShield yang sedia ada dan merupakan sebahagian daripada inisiatif pemerintah untuk menangani isu penuaan kami. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang saya ingin minta penjelasan Pak Menteri. Kami kini mempunyai beberapa skim insurans daripada Medisave, Medishield, Perisai Bersepadu ataupun Integrated Shield, ElderShield 300, ElderShield 400 dan sekarang ElderFund dan CareShield Life. Saya fikir ramai orang yang masih menggaru kepala mereka untuk memahami terma dan syarat bagaimana untuk menggunakan skim ini. Dan pada tahun mendatang hingga 2020, mereka perlu membuat keputusan yang tepat mengenai sama ada mereka mahu memilih CareShield dan mengapa mereka perlu membayar premium yang lebih tinggi. Terdapat banyak untuk dicerna, kecuali jika anda bekerja di dalam industri insurans dan melainkan jika anda juga bekerja di barisan hadapan industri insurans. Dan melainkan jika anda juga bekerja di barisan hadapan industri penjagaan kesihatan yang menangani tuntutan dan kaunseling pesakit mengenai cara menggunakan skema yang berbeza. Ramai dari mereka mungkin tidak akan faham apakah kesan peningkatan ElderShield ini. Saya harap pada masa hadapan, pemerintah akan dapat menyelaraskan segala-galanya, memudahkan penjelasan untuk mereka dan menjadikan mereka lebih mudah dihadam oleh orang awam. Seperti yang saya lihat, ia adalah satu usaha besar bagi pemerintah untuk menjelaskan skim terkini ini. Ramai yang akan saya ramalkan mungkin melihat sekilas saja apa yang dilancarkan di media. Tuan Speaker, saya ingin bertanya kepada Menteri dalam kes CareShield Life dengan memberikan pembayaran payout yang lebih tinggi dan pada masa yang sama memaksimumkan premium yang lebih tinggi, terutamanya apabila premium meningkat dari masa ke semasa. Adakah situasi ini sustainable atau boleh tahan lama? Tidak dinafikan bahawa pembayaran adalah melalui Medisave, tetapi Medisave yang sama juga digunakan untuk pembayaran Medishield Life dan pembelajaan hospital yang ditanggung dari masa ke semasa. Untuk warga yang berumur dan lanjut usia, adakah dana Medisave ini mencukupi untuk membayar premium mereka? Oleh kerana itu, saya percaya akan ada kes di mana seseorang boleh menggunakan semua Medisave mereka untuk rawatan dan jika situasi begitu berlaku, bagaimana mereka boleh membayar premium untuk CareShield Life. Ini terutamanya kes orang-orang yang lanjut usia yang tidak lagi bekerja. Selain itu, satu lagi kumpulan adalah pekerja yang bekerja sendiri. Ada yang mungkin tidak mampu membayar premium, terutamanya pekerja muda yang mungkin mengambil pekerjaan sambilan di sana sini, melaksanakan perkhidmatan penghantaran ad hoc dan lain-lain. Dan untuk merumitkan perkara-perkara untuk kumpulan ini, jika mereka tinggal bersama ibu bapa mereka, annual value atau AV rumah mereka mungkin tidak memenuhi ambang 13,000 dan kurang untuk layak mendapat sokongan kewangan tambahan. Bolehkah Menteri berkongsi bagaimana kebimbangan para pekerja yang bekerja sendiri boleh diatasi dan membantu menjelaskan mengapa nilai rumah 13,000 digunakan? Semasa lawatan rumah di kawasan undi saya melihat warga senior atau lanjut usia yang tinggal di rumah bernilai lebih daripada annual value 13,000 tetapi tidak mempunyai pendapatan tetap. Mungkin mereka kehilangan pasangan hidup. Satu lagi perkara yang saya ingin tanya Menteri adalah perbezaan bayaran premium untuk wanita. Ini saya rasa amat penting. Saya berpendapat kita tidak harus membezakan kadar premium yang dibayarkan oleh kaum wanita. Walaupun mereka hidup lebih lama mengikut statistik, saya rasa semua lelaki di dalam chamber ini dan juga di Singapura tidak akan membantah kaum wanita diberi pertolongan lebih kerana mereka mungkin ibu, isteri dan anak perempuan kita sendiri. Jadi
situasi itu amat penting sekali untuk diatasi. Mungkin Pak Menteri boleh memberikan penjelasan. Satu lagi perkara yang saya ingin tanya adalah mengenai withdrawal atau pengeluaran dana untuk orang kurang upaya di bawah Elder Fund. Saya memuji Menteri kerana menubuhkan dana baru ini untuk membantu golongan berpendapatan rendah Singapura yang mengalami ketidakupayaan atau kesihatan yang teruk. Di manakah sumber wang untuk dana Elder Fund? Bagaimanakah jumlah yang boleh dikeluarkan dianggarkan sebagai $50 hingga $200? Dan jika kita melihat harga ini, $50 hingga $200 sudah tidak banyak yang boleh kita beli. Pada tahun 2020, kuasa beli atau purchasing power mungkin akan lebih rendah dengan inflasi dan sebagainya. Oleh itu, bolehkah Menteri mempertimbangkan mengkaji semula had pengeluaran ini dengan lebih dekat dari segi pelaksanaan dasar ini? Juga, bagaimana kita menjaga orang kurang upaya yang teruk untuk memastikan bahawa jumlah pengeluaran adalah mencukupi, terutama jika mereka juga menderita demensia atau ketidakupayaan mental yang lain. Keperluan untuk mempunyai ahli keluarga atau penjaga yang bertanggungjawab sangat penting supaya wang itu boleh dibelanjakan dengan bijak kepada penerima yang dimaksudkan dan tidak dialihkan dan digunakan oleh orang lain. Di dalam minda orang, mereka akan katakan saya berada di ElderShield, jadi apa yang perlu saya lakukan? Untuk kumpulan ini, mereka akan gembira mengetahui bahawa mereka boleh menarik taraf ke CareShield Life dari tahun 2021. Memang betul, ia tidak wajib untuk naik taraf, tapi jika anda berbuat demikian, anda perlu membayar lebih banyak premium. Jadi bagi mereka yang telah memilih keluar dari ElderShield, mereka boleh memilih untuk CareShield Life jika mereka tidak ada disability atau hilang daya upaya pada masa hadapan. Seterusnya, apabila kumpulan ini datang ke jalan rentas di mana mereka tidak berada di ElderShield, tetapi mempunyai pilihan untuk memilih jika mereka ingin mendapatkan liputan CareShield Life, bagaimanakah pemerintah dapat membantu orang-orang ini membuat keputusan? Dan akankah peringatan dihantar kepada mereka untuk memberitahu mereka tentang pilihan yang terbuka kepada mereka? Sekali lagi, untuk mereka dalam skim ElderShield 400 pada tahun 2021, adakah mereka akan diingatkan bahawa mereka mempunyai 2 tahun untuk tidak ikut serta tanpa penalti? Satu perkara yang saya ingin tunjukkan juga adalah mereka yang dilahirkan sebelum 1980. Di sini MOH telah memperkenalkan insentif untuk menyertai CareShield Life. Ini berlaku sama ada mereka sudah berada di ElderShield Life atau telah memilih opt-out sebelum ini. Kumpulan ini mempunyai pilihan sama ada mahu memilih skim CareShield Life atau tidak dan boleh mendapat insentif keuangan selama 10 tahun jika mereka menyertai dalam 2 tahun akan datang. Tuan Deputy Speaker, CareShield Life menghendaki semua orang dalam batch pertama berumur 40 ke bawah dan diletak dalam skim ini pada tahun 2020. Saya fikir mungkin adalah baik jika generasi muda diberi pilihan sama ada mereka mahu memilih atau tidak memilih. Seperti yang kita tahu, MediShield adalah wajib kerana ini meliputi kemasukan ke hospital. Tetapi orang muda mungkin telah membeli dasar insuran mereka sendiri. Yang baik ialah untuk berkongsi maklumat dengan golongan ini, menjadikan mereka lebih memahami keperluan mereka dan memberi mereka pilihan untuk membuat keputusan. Oleh itu, latihan pendidikan awam yang baik dikehendaki. Mr. Deputy Speaker, given that, I support the motion. Thank you. Terima kasih.